Akan teruskan PDPR Bahasa Melayu kita hari ini dengan pembelajaran Bahasa Istana. Okey, apakah itu Bahasa Istana? Bahasa Istana ini adalah bahasa ataupun perkataan yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Okey, kerabat diraja itu adalah institusi kekeluargaan golongan beraja. Okey, dan bahasa istana ini digunakan semasa berhubung dengan kerabat diraja. Okey, apabila orang kerabat diraja ataupun keluarga diraja ini bercakap, bersembang, mereka menggunakan bahasa istana. Ataupun bahasa istana ini digunakan semasa menyebut ataupun membincangkan tentang hal ehwal berkenaan dengan raja. Jom kita lihat penggunaan perkataan ataupun bahasa-bahasa istana ini. Okey, suka saya untuk kongsikan pada anak-anak murid saya sekalian. Okey, di sini ada berlatar belakangkan sebuah istana. Ini adalah Istana Iskandariah yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Okey, ini adalah istana rasmi bagi Sultan Perak dan Kuala Kangsar juga dikenali sebagai Bandar Diraja. Okey, jika ada urusan rasmi yang melibatkan raja ataupun sultan, inilah tempat ataupun istana rasmi bagi Sultan Perak. Okey, jom kita lihat perkataan-perkataan tersebut. Contohnya, santap. Santap bermaksud makan. Okey, kita cakap makan tetapi dalam bahasa istana mereka menggunakan perkataan yang santap. Beradu bermaksud tidur. Bersiram bermaksud mandi. Gering bermaksud sakit. Okey. Seterusnya ada lagi beberapa perkataan murka. Murka membawa maksud marah. Bertitah bermaksud bercakap. Ampun. Okey, saya rasa ramai yang tahu ampun. Ampun ini adalah maaf. Okey, ampun tuanku. Jadi kita minta maaf kepada raja. Okey, berangkat bermaksud pergi ataupun datang berlepas. Okey, berangkat pergi ke sesuatu tempat. Mashgul bermaksud sedih dan ada lagi perkataan yang lain. Anugerah ataupun juga digunakan kurnia bermaksud hadiah. Bersemayam membawa maksud duduk ataupun tinggal. Okey, bersemayam di Istana Iskandariah. Okey, bermaksud Sultan tinggal ataupun duduk di Istana Iskandariah. Okey, begitulah. Mangkat bermaksud mati. Inang bermaksud pengasuh. Okey. Persalinan bermaksud pakaian. Makam membawa maksud kubur. Dayang. Okey, biasa kita dengar perkataan dayang. Okey, dayang ini bermaksud pelayan. Pelayan ni contoh macam kalau dekat kedai makan ke ataupun awak punya kalau dekat rumah awak ada orang gaji ke apa ke, kita tak panggil dayang. Dayang hanya untuk istana. Kita akan panggil pelayan ataupun pembantu rumah. Okey, daulat bermaksud kuasa. Iram-iram bermaksud payung. Menjunjung titah membawa maksud menerima arahan. Okey, kalau kita terima arahan, kita akan cakap menurut perintah. Tetapi dalam bahasa istana, kita tak cakap menurut perintah, menjunjung titah. Okey, seterusnya ditabalkan bermaksud dilantik. Okey, singgah sana bermaksud tempat duduk. Dan yang terakhir sekali, kerabat. Kerabat membawa maksud keluarga.
Kita lihat contoh-contoh ayat yang menggunakan bahasa istana. Yang pertama, Baginda Sultan telah menjadi murka dengan sikap seorang rakyat yang tidak beradab itu. Murka di sini membawa maksud marah, di mana Baginda Sultan sangat marah dengan sikap seorang rakyat yang tidak beradab. Yang kedua, rakyat jelata berasa gundah gulana kerana Baginda Sultan gering sejak beberapa hari lalu. Jadi rakyat sangat risau apabila Baginda Sultan gering. Gering membawa maksud sakit sejak beberapa hari lalu. Baginda juga merupakan kata ganti nama bagi Sultan. Kita tak panggil Sultan tu dia. Kita panggil dia Baginda. Jadi baginda juga adalah perkataan ataupun bahasa istana. Kita lihat contoh-contoh ayat lain yang menggunakan perkataan ataupun bahasa istana. Yang ketiga adalah Tengku Mahkota akan menggantikan ayahandanya yang telah mangkat. Ayahanda dalam bahasa istana, ayahanda bermaksud ayah, manakala mangkat bermaksud mati. Yang keempat, Beta berjanji akan membangunkan kawasan ini. Titah Sultan Sulaiman. Beta ini membawa maksud ataupun merujuk kepada kata ganti diri, saya ataupun aku. Jadi, bila Sultan bercakap, dia tidak menggunakan perkataan saya. Dia akan menggunakan perkataan beta. Titah Sultan Sulaiman. Titah dalam bahasa istana membawa maksud cakap ataupun kata Sultan Sulaiman. Yang kelima adalah Tengku Puteri sedang bersiram, di mana bersiram ini membawa maksud mandi. Jadi ayatnya adalah Tengku Puteri sedang bersiram, tuanku. Tuanku ni adalah merujuk kepada raja ataupun sultan. Kata dayang. Dayang ini adalah pelayan. Pelayan di istana. Kalau di rumah kita ada pembantu rumah, kita tak panggil dia sebagai dayang. Kita akan panggil dia sebagai pembantu rumah. Ataupun pelayan-pelayan di restoran pun kita tak panggil sebagai dayang. Kita panggil dia sebagai pelayan kedai makan ataupun restoran. Itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung dengan latihan yang saya akan berikan. Terima kasih.